Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 8 Mac 2020 bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama pagi ini, isu pampasan waris MH370, Kementerian Pengangkutan dijangka bertemu Perdana Menteri minggu depan. Kerajaan berhebat usaha tarik pelancong domestik untuk Tahun Malaysia 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pengangkutan dijangka bertemu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin minggu depan bagi membentangkan memorandum jemaah menteri terhadap penyelesaian berhubung pampasan yang akan dibayar kerajaan kepada waris MH370. Ketua Setiausaha Datuk Isham Ishak berkata, pampasan itu adalah sebagai penyelesaian luar mahkamah membabitkan kes saman waris MH370 kepada kerajaan Malaysia dan agensi berkaitan di bawahnya. Menerusi pertemuan itu, pihaknya akan menjelaskan perkara berkenaan dan berharap supaya waris akan mendapat nilai pampasan lebih baik selain terus berusaha untuk mendapatkan sokongan kerajaan baru membabitkan penyambungan misi pencarian MH370 yang dihentikan ketika ini. Semalam, satu majlis ulang tahun ke-6 memperingati insiden MH370 diadakan di Putrajaya. Pesawat itu dilaporkan hilang dari radar ketika dalam penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ke Beijing, China pada 8 Mac 2014. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan dakwaan pegawainya ditahan kerana cuba melupuskan fail kes bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Timbalan Ketua Pusuruhanjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki memaklumkan maklumat yang tular itu adalah palsu. Beliau yang dihubungi Berita Harian berkata gambar pegawai SPRM ditahan yang disebarkan itu juga adalah kes lama dan tidak mempunyai kaitan. Sebelum ini tular menerusi WhatsApp, seorang pegawai SPRM ditahan bersama sejumlah wang. Selain dikatakan cuba melupuskan fail berkaitan dakwaan salah guna kuasa Guan Eng ketika memegang jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang. Ia juga mendakwa kes berkenaan digugurkan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Kira-kira 22 penghuni bangunan 3 tingkat di Ibu Negara dipindahkan ke pusat pemindahan sementara susulan penemuan beberapa keretakan di bangunan itu sejak tengah hari semalam. Kejadian disedari penduduk setelah hampir 24 jam terlihat kesan retakan. Insiden itu dipercayai berlaku akibat pergerakan tanah. Siasatan awal skuad penyelamat JPK mendapati terdapat retakan pada setiap koridor serta dinding bangunan. Malah pergerakan tanah masih berlaku. Saya telah mengarahkan 5 anggota ke lokasi untuk buat pemantauan dan juga untuk membantu pihak DKL untuk memindahkan mangsa ke pusat pindahan sementara di Dewan Masjid Datuk Ramai. Penduduk pula menggesa pihak berwajib mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah ini. Dia punya kesan bersebelahan ni kan, macam yang punca mula-mula ni pipe bocor lah. Kita saya ingat dah masuk 5 kali pipe ni bocor. Lepas tu dah settle masalah pipe ni. Ni mendapan tanah pula daripada longkang. Jadi saya tengok benda ni makin dia makin kesan dia makin teruk lah dengan kesan mendapan ni. Kalau hari ini punya itulah keretakannya tu banyak lah. Banyak betul, kita naik atas cek semua bawah, memang banyak retak lah. Itu yang kita panggil yang diorang buat kerja tu, bos dia. Itulah tanya macam mana tu yang dipanggil DBKL. DBKL datang cek, dia kata suruh pindah. Polis kini hanya menunggu laporan perubatan anak angkat usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri yang didakwa didera sebelum kertas siasatan diserahkan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya. Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad berkata siasatan berhubung kes itu telah selesai.
Kita tunggulah laporan perubatan dan sebagainya lah. Ini semua kita dah ambil rakam cakapan mereka yang berkenaan, termasuk saksi-saksi daripada maid dia dan sebagainya. So kita tengok, dan bila kita selesai kita akan forward kepada DBP. Bila adanya IP nak serahkan kepada DBP? Masa terdekat. Beliau ditemui selepas program pencegahan jenayah dan mini town hall Malaysia Ku Aman dan Selamat di Dewan Seberguna Petaling Jaya semalam. Sebelum ini media melaporkan usahawan kosmetik itu didakwa memukul dan mencubit kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun itu pada 28 Februari. Datuk Alif turut ditahan namun dibebaskan dengan jaminan polis, manakala anak angkatnya diserahkan kepada pembantu peribadinya untuk dijaga sementara atas nasihat Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Petaling Jaya. Remaja lelaki berumur 17 tahun antara 124 individu yang didapati positif dadah sewaktu saringan awal hujan air kencing ketika serbuan serentak di 13 pusat hiburan di sekitar Johor bermula tengah malam kemarin. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, operasi khas yang diberi nama Op Club Rats 3.0 itu berakhir 12 tengah hari semalam, membabitkan beberapa kawasan di bandaraya itu serta beberapa daerah lain. Operasi ini kita tumpukan kepada pusat-pusat hiburan. Untuk makluman juga, operasi ini melibatkan 7 distrik, 7 daerah. Yang pertama di Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, Seri Alam, Iskandar Puteri, Mersing, Muar dan Batu Pahat. Melibatkan 165 pegawai dan anggota. Kita akan terus melancarkan operasi dari semasa ke semasa untuk membersihkan pusat-pusat hiburan daripada aktiviti penyalahgunaan dadah. Sepanjang operasi itu, pihak polis telah menjalankan pemeriksaan ke atas 572 individu yang ditahan di dalam premis hiburan berkenaan. Keseluruhan tangkapan adalah 154 individu yang berumur 17 hingga 48 tahun. 18 daripadanya adalah warga asing. 6 individu ditahan atas kesalahan memiliki dadah, manakala 14 orang ditangkap di bawah Seksyen 11-2 Enactment Negeri Johor. Seramai 45 individu ditahan di bawah Seksyen 6-3 Akta Immigration 1959/63 dan 5 individu lain ditahan di bawah Seksyen 159-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis juga telah mengeluarkan saman ke atas pusat hiburan yang diperiksa kerana kesalahan beroperasi lebih masa yang ditetapkan dan tidak mempunyai lesen perniagaan hiburan. PAS belum mengadakan perbincangan secara rasmi mengenai pembahagian kuasa dengan UMNO di negeri yang dikuasainya setakat ini. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amarnik Abdullah berkata, parti itu kini fokus untuk menyelesaikan pelantikan menteri bagi menganggotai kabinet yang diketuai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. PAS kini menguasai kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menumpukan usaha menarik lebih ramai pelancong domestik berkunjung ke pelbagai destinasi pelancongan dalam negara bagi merancakkan lagi Tahun Balap Malaysia 2020. Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Dr. Nur Zari Hamad berkata, usaha itu adalah alternatif tambahan berikutan kekangan dalam kalangan pelancong asing ekoran penularan COVID-19. Jelasnya, usaha berkenaan dapat memberi impak signifikan terhadap industri pelancongan negara. Tahun lalu, kerajaan mencatatkan perolehan RM80 bilion hasil pelancongan domestik. Pihaknya juga akan meningkatkan promosi dan pemasaran untuk menarik kemasukan pelancong asing dari pasaran alternatif seperti Thailand, Indonesia, juga Eropah Barat, Timur Tengah, India dan Afrika Utara. Selain merangka pelbagai pendekatan holistik bagi membantu penggiat industri pelancongan yang terjejas dengan wabak itu. Tourism Malaysia juga katanya telah mengaktifkan pasukan krisis komunikasi yang berperanan menyebarkan maklumat sahih bagi meyakinkan pelancong bahawa Malaysia adalah destinasi pelancongan yang selamat untuk dikunjungi.
Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Terengganu pula memanfaatkan tempoh menunggu penularan COVID-19 untuk pulih dengan menjalankan kerja menaik taraf infrastruktur di lokasi pelancongan. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, jumlah kedatangan pelancong yang berkurangan ekoran wabak itu, terutama di pantai dan pusat peranginan, membolehkan pelbagai prasarana dibaiki dan dicantikkan demi keselesaan pelancong kelak. Ia juga memberi masa kepada pihak berkaitan untuk menyediakan bahan pendidikan dan promosi untuk pelancong yang akan melawat Terengganu. Kerajaan Negeri Sabah pula akan terus mengambil langkah waspada dan berjaga-jaga bagi mengelak penularan COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, pihaknya tidak boleh alpa dan berasa selesa meskipun keadaan di Sabah ketika ini masih terkawal. Samping itu, cuba mengambil beberapa langkah untuk membantu meringankan bebanan. Seperti kita hindari penerbangan yang direct flight coming from China, Wuhan. Begitu juga penerbangan daripada Korea kita telah putuskan, dan juga penerbangan tempat-tempat lain di mana keadaan itu yang boleh membawa berbagai penyakit, ya, dan dia boleh merebak kemari. Ditemui selepas merasmikan Karnival Kesihatan Awam peringkat negeri Sabah hari. Katanya tindakan itu bukan untuk menghalang kemasukan pelancong ke negeri berkenaan, namun kesihatan rakyat Sabah lebih penting untuk memacu kemajuan ekonomi negeri dan negara ke tahap yang lebih tinggi. Justru beliau menggesa rakyat Sabah untuk terus mengoptimumkan penjagaan kebersihan dan kesihatan bagi memastikan diri terhindar daripada COVID-19. Bersempena dengan Hari Wanita Sedunia, Selangor menganjurkan Expo Hasil Suri bertempat di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC. Pelbagai program direncana dalam menghargai peranan wanita sebagai nadi masyarakat dan pemacu ekonomi. Kita terus sahaja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang sudah bersedia di lokasi. Selamat Hari Wanita, Amalina. Silakan. Thank you. Ya, Intan, selamat Hari Wanita juga kepada anda, Intan. Dan di sini saya berada di Pusat Konvensyen Shah Alam di mana sambutan Hari Wanita di peringkat negeri Selangor diadakan, dan tak dinafikan peranan wanita sebenarnya amat penting dalam bukan saja pengurusan rumah tangga, malah juga kepada penyumbang ekonomi sendiri. Jadi kalau nak ikutkan rekod sebenarnya di Malaysia ni 54% wanita terlibat dalam sektor pekerjaan. Jadi hari ini bagi menghargai jasa wanita di peringkat Selangor khususnya, mereka mengadakan Expo Hasil Suri di mana pelbagai hasil kreativiti dipamerkan oleh golongan bukan saja anak-anak dara, ibu tunggal juga ada dipamerkan di sini. Dan kalau dapat dilihat kat sini pelbagai hasil seni, ada beg, ada hasil kraft tangan, dan mungkin boleh ikut kita sikit lah. Kat sini mereka menjual pelbagai barangan dengan harga yang sangat berpatutan, dan saya ada terjumpa Puan Ayu kat sini. Mungkin kita boleh tanya sikit lah. Puan Ayu, dah berapa lama memulakan perniagaan? Sejak daripada PWB ditubuhkan, membuka peluang kepada ibu-ibu tunggal seperti kami untuk menjana pendapatan, mengikuti bengkel daripada PWB Pelabuhan Kelang lah. Jadi macam mana, apa makna Hari Wanita sendiri bagi golongan ibu tunggal seperti Puan? Makna membuka inspirasi kepada kami lah untuk berdikari, mengikuti semua program yang diadakan. Selain pada itu, menjana pendapatan kami untuk lebih ke depan lah. Baik, terima kasih Puan Ayu. Dan untuk makluman penonton, Expo ini dianjurkan selama 2 hari bermula semalam, dan hari ini difahamkan pada pagi ini kita ada forum di mana forum memperkasakan ekonomi dan kesejahteraan sosial ibu tunggal. Jadi bertepatan dengan tema tu, saya ada jumpa juga seorang Puan Siti ya. Puan Siti. Okey, kalau boleh saya tanyalah, dah berapa lama bergelar ibu tunggal ni? Sudah 4 tahun saya bergelar ibu tunggal. Okey. Puan Siti, kalau kita tengok persepsi masyarakat terhadap ibu tunggal ni, macam-macam kata orang, cacian, makian. Jadi macam mana Puan Siti sendiri sebagai seorang ibu tunggal menangkis persepsi tu? Sebagai seorang ibu tunggal, saya harus kuat untuk hidup. So, saya ada bercampur dengan PWB Pandan Indah untuk menghabiskan masa-masa saya dan
Saya ada buat jualan apa semua. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu dari segi ekonomi harian lah. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti. Jadi kita dapat tengok hari ni meriah mata dengan warna-warna purple, warna-warna ungu yang ditonjolkan hari ni dan dengan temanya Each for Equal. Dan memandangkan kita kesuntukan masa, nak diingatkan expo hari ni berlangsung sehingga 6 petang. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai. Masih ada forum, masih ada jualan dan untuk itu Intan, saya kembali kepada anda. Selamat Hari Wanita. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, lebih 40 orang telah diselamatkan daripada runtuhan sebuah hotel di China yang digunakan sebagai fasiliti kuarantin COVID-19. Kejadian berlaku jam 7.30 malam waktu tempatan di Guangzhou, Timur China. Pihak berkuasa memaklumkan dianggarkan 70 orang terperangkap dalam runtuhan berkenaan. Kementerian Pengurusan Kecemasan China berkata, operasi mencari dan menyelamat disertai 800 anggota bomba dengan bantuan kira-kira 200 penduduk tempatan. Difahamkan beberapa wakil dari Beijing turut dikejarkan ke lokasi untuk membantu operasi berkenaan. Hotel terbabit dibuka 2 tahun lalu dan baru-baru ini dijadikan pusat kuarantin untuk menempatkan individu yang mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19. Tiada kematian dilaporkan setakat ini, punca kejadian sedang disiasat. Kerajaan Itali mula bersiap sedia untuk melaksanakan perintah kuarantin ke atas lebih 10 juta penduduk di sekitar Milan dan Venice selama hampir sebulan bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19. Satu draft perintah yang disiarkan akhbar Corriere della Sera dan beberapa media lain menyebut pergerakan keluar masuk ke negara itu akan diperketatkan sehingga 3 April nanti. Perintah atau laporan media bagaimanapun tidak menyebut tarikh peraturan itu akan mula dikuatkuasakan. Arahan itu dilaporkan wajib dipatuhi dan mana-mana individu akan dipenjara jika didapati bersalah melanggar peraturan baru itu. Ini adalah antara usaha kerajaan Itali dalam memerangi COVID-19 di peringkat global. Negara dengan 60 juta penduduk itu telah merekodkan 233 kematian dan lebih 5,800 jangkitan dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini. Virus itu kini merebak ke kesemua 22 kawasan di Itali. Di Singapura, Kementerian Kesihatan yang mengesahkan 8 lagi kes jangkitan COVID-19 semalam menjadikan jumlah keseluruhannya 138 kes. 4 daripada kes baru itu adalah daripada kluster yang melibatkan satu majlis makan malam di Jurong pertengahan bulan lalu. 2 lagi kes adalah kes import. Satu daripadanya melibatkan wanita penduduk tetap Singapura berusia 37 tahun yang telah ke London dari 23 hingga 27 Februari. Manakala seorang lagi lelaki warga Itali berusia 36 tahun yang ke Amerika Syarikat dan Itali bulan lalu. Sehingga kini 90 kes pulih sepenuhnya di Singapura dan dibenarkan keluar hospital. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, Malaysia mengesahkan tiket ke Portugal selaku wakil Asia Oceania selepas bergelar juara pusingan kelaikan tenis kerusi roda berpasukan Piala Dunia 2020. Pada perlawanan akhir menentang Australia, Malaysia gah merakam kemenangan straight set 2-0. Pertemuan menentang Australia di Pusat Tenis Nasional, Malaysia jelas berada dalam kelas tersendiri menerusi penampilan bertenaga 2 pemain perseorangan Muhammad Yushazwan Yusof dan Abu Samah Borhan. Turun menentang John Martin, Yushazwan langsung tidak dapat dicabar. Martin terpaksa akur dengan kekalahan 6-1 dan 6-0. Giliran Abu Samah turun ke gelanggang, cabaran sengit cuba diberikan Wicks Band. Abu Samah yang menang 6-3 pada set pertama terus mempamer permainan kemas sebelum melengkapkan kemenangan 6-4 pada set berikutnya. Menang dengan keputusan 2-0, Malaysia secara rasminya mara kesayangan utama tenis kerusi roda berpasukan Piala Dunia yang dijadual berlangsung di Portugal 4 hingga 10 Mei nanti.
Bola sepak Liga Super 2020, 4 perlawanan berlangsung semalam. Menyaksikan hanya 2 pasukan tuan rumah berjaya mengutip 3 mata penuh. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim, juara musim lalu Johor Darul Takzim JDT terpaksa bekerja keras sebelum menang 2-1 ke atas pendatang baru UiTM FC. Sementara Sabah berjaya memanfaat kelebihan beraksi di Stadium Likas apabila menundukkan Felda United 3-1. Pertemuan menarik melibatkan Selangor dan Perak pula berkesudahan seri 1-1 sambil Kedah tidak bernasib baik tumpas 3-4 kepada Terengganu. Meskipun pertembungan JDT menentang UiTM FC bukanlah menjadi perlawanan tumpuan semalam, Stadium Sultan Ibrahim tetap dipenuhi lebih 24,000 penyokong membariskan sebilangan besar pemain yang menewaskan kelab Korea Selatan Suwon Blue Wings pada aksi Liga Juara-Juara Asia ACL. JDT tidak mengambil masa yang lama untuk menyingkap gol pembukaan menerusi Diego Luis Santo pada minit ke-9. Selesa dengan jaringan itu, juara Liga Super buat kali ke-6 berturut-turut itu bagaimanapun dikejutkan dengan gol penyamaan UiTM FC 10 minit kemudian melalui Victor Clotaire Michael Nireno. Kekal 1-1 tamat separuh masa pertama. Aksi selepas rehat terus mencemaskan JDT apabila sepakan dari luar kotak penalti yang dilakukan Gustavo dos Santos terkena palang pada minit ke-50. Sedar pelawat tidak menunjukkan rasa gentar, JDT kembali fokus dengan asakan berbahaya dan hasilnya perancang licik JDT Muhammad Nazmi Faiz Mansur muncul wira apabila menjaringkan gol kedua yang juga gol kemenangan Harapan Selatan minit ke-70. Jaringan itu bukan saja membantu JDT mencatat kemenangan kedua berturut-turut, malah meletakkan mereka di tangga kedua mengekori rapat pendahulu Liga Melaka United. UiTM FC yang masih kempunan meraih kemenangan selepas 2 perlawanan pula di tangga ke-11. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah ceria meraih kemenangan pertama dalam kancah Liga Super apabila cemerlang menewaskan Felda United 3-1. Skuad bimbingan Kurniawan Dewi Yulianto itu selesa mendahului 2-0 pada babak pertama menerusi gol Rodor Jovanovic minit ke-12 dan Park Tzu minit ke-38. Bersambung babak kedua, Felda United merapatkan defisit gol melalui penyerang import Singapura Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal pada minit ke-73. Namun pemain gantian Sabah Maxius Musa menjadikan kedudukan semasa 3-1 4 minit kemudian. Tiada lagi gol menyusul selepas itu. Sabah berjaya menyuntik 3 mata penuh dalam perlawanan kedua untuk berada di tangga ke-4. Sementara Felda United berada di tangga ke-8 Liga. Stadium Nasional Bukit Jalil yang menjadi gelanggang alternatif buat Selangor semalam turut membuka peluang buat Perak mempersembahkan corak sebenar mereka. Perak yang muncul naib juara Piala FA musim lalu di stadium sama tidak berdepan masalah untuk menguncang-acirkan pertahanan Selangor dan hasilnya Muhammad Syaril Fikri Mat Fauzi berjaya meledak gol pembukaan The Baus Gowres minit ke-9. Tersentak dengan jaringan itu, Selangor kembali mengatur rasakan berbahaya ke kubu Perak. Percaturan itu membuahkan hasil apabila Efedayo Olusegun berjaya menyamakan kedudukan 1-1 minit ke-31. Kedua-dua pasukan cuba mencari gol tambahan selepas babak kedua bersambung, namun jentera serangan yang gagal menyedahkan peluang terhidang menyaksikan Selangor dan Perak berpuas hati berkongsi satu mata. Di Stadium Darul Aman Al-Lustar, 4 gol yang dijaringkan penyerang import kelahiran Mauritania Dominic Da Silva berjaya membantu Terengganu mengatasi Kedah 4-3. Da Silva mencetak gol pertamanya pada minit kedua selepas menerima hantaran dari sepakan sudut Lee Tak. Bagaimanapun Kedah berjaya bangkit selepas itu menerusi 2 gol pantas yang dijaringkan Renan Oz minit ke-19 dan Pasherman 2 minit kemudian untuk kedudukan semasa 2-1. Bersambung selepas rehat, Kedah menambah gol ketiga menerusi Kipresha Che pada minit ke-61, namun kegembiraan tuan rumah tidak kekal lama apabila Da Silva kembali mencetak nama selaku penjaring 3 minit berselang. Ketika perlawanan hampir berkesudahan 3-2, Da Silva mencetuskan sensasi di Stadium Darul Aman apabila cemerlang meledak hat-trick pada minit ke-81. Disusuli gol kemenangan 2 minit selepas itu untuk keputusan penuh 4-3. Semestinya 4 jaringan yang dicetak Da Silva akan menghangatkan lagi debaran perlawanan ketiga Liga Super antara Terengganu dan Selangor di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak 11 Mac nanti.
Sementara itu, dalam saingan Liga Premier, Pulau Pinang berjaya melonjak ke tangga teratas selepas mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Skuad kendalian Manzur Azwira Abdul Wahid itu cemerlang menundukkan Selangor 2-4-1, sementara Kuala Lumpur dan Sarawak United naik ke kelompok 5 terbaik selepas merakam kemenangan pertama hasil kejayaan menewaskan lawan masing-masing. Kuala Lumpur menerima kunjungan Negeri Sembilan pada perlawanan kedua Liga Premier 2020. Terikat tanpa jaringan sepanjang babak pertama, tuan rumah akhirnya meledak gol pembukaan menerusi Francis Kon pada minit ke-47. Minit ke-53, Kuala Lumpur terus menghukum pelawat, kali ini melalui gol yang sumbangkan pemain berpengalaman Indra Putra Mahyudin. Negeri Sembilan bagaimanapun berjaya merapatkan kedudukan apabila Eagle Luis menjaringkan gol pada minit ke-67. Namun Francis Kon sekali lagi mencetak nama selaku penjaring dengan gol ketiga Kuala Lumpur pada minit-minit terakhir sekaligus membantu pasukannya mencatat kemenangan selesa 3-1 ke atas Negeri Sembilan. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti kami di platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.